Aku sebenarnya tak ada expectation buat tonton filem ni. Aku hanya anggap yang ia akan jadi sebuah filem yang decent saja. Tapi aku agak kecewa amat dengan filem ni. But pada masa yang sama, aku happy sebab pelakon utama dia berjaya keluar daripada norm watak-watak dia yang sebelum ni. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Terima kasih kepada subscriber lama. Selamat datang kepada subscriber baru. Kalau hamba suka dengan konten yang dihasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that hamba tak terlepas dengan konten yang dihasilkan. Hari ini kita nak sembang tentang sebuah lagi filem dalam Lokesh Cinematic Universe LCU, iaitu Leo, lakonan Thalapathy Vijay, Sanjay Dutt, Arjun dan Trisha Krishnan. Actually aku dah post short review aku tentang Leo dalam TikTok dan juga Instagram, dan aku dapat banyak komen serta DM yang debat dengan aku tentang filem ni. So now aku nak ulas filem ni dengan lebih panjang lagi dalam YouTube, dan aku harap hampa janganlah terlalu taksub seperti mana yang ada dalam ruangan komen dan juga DM aku. Bukan semua yang ada yang DM yang bagus-bagus juga. Leo diarahkan oleh Lokesh Kanagaraj, pengarah yang sama untuk filem Kaiti, Vikram dan Master. Leo ni adalah part of LCU, iaitu Lokesh Cinematic Universe, seperti mana Vikram dan juga Kaiti. Tetapi unlike Kaiti and Vikram, Leo pada pandangan aku gagal menyampaikan sebuah cerita yang solid dan juga bagus kerana beberapa sebab. Tapi sebelum kita pergi dekat sebab-sebab tu, aku nak bagi tahu benda yang bagus atau benda yang best dalam filem Leo. Bloody sweet. First, lakonan Thalapathy Vijay sebagai Parthiban/Leo. Vijay sebelum ni dia terima kecaman yang agak dahsyat jugalah, dan dikatakan antara pelakon overrated dalam industri filem Tamil. Tapi pada pandangan aku, dia bukannya seorang overrated, tapi dia belum lagi terima satu watak yang boleh tunjukkan range of acting sebagai seorang pelakon. Dan akhirnya dalam filem Leo ni dia berjaya dapat satu watak yang boleh tunjukkan dia punya range of emotion tu sebagai seorang pelakon dalam sebuah filem. Sebab seriously, sebelum ni bagi aku dia macam more watak yang tunjuk macho tau. Dia punya mesin tu semua ke arah tu, dan aku tak berapa nak syok tengok. Master okey sikit lah, at least improve sikit. Dan filem-filem dia dengan Nelson pun sebelum ni okey lah. But dalam Lokesh ni mat, dia betul-betul tunjuk yang dia dark, dia badass, dia panah baran. Lepas tu dia ada play with range of emotion yang aku rasa macam berkesan lah dalam filem ni. Senang kata, he really kill it lah. And aku rasa ini adalah salah satu kekuatan Lokesh lah sebagai seorang pengarah. Dia berjaya keluarkan sisi lain seseorang pelakon tu dalam sebuah filem. Sebelum ni dalam Vikram, dia tampilkan Surya sebagai cameo sebagai watak Rolex. And in that short moment, dia berjaya buat penonton jatuh cinta dan tak sabar nak tunggu watak Rolex dalam filem yang seterusnya. Surya pernah berlakon jadi watak jahat sebelum ni, tapi dalam cameo Vikram tu mat, dia betul-betul dia punya padu lah bagi aku. Memang dark, memang ganas, memang tunjuk kata dia tu adalah villain yang orang kata gah. Kalau hamba tak percaya yang penonton betul-betul jatuh cinta dengan watak tu, hamba boleh tengok interview Kamal Haasan, Karti, even Lokesh sendiri. Mereka dah jelaskan yang watak Rolex tu bagi impak yang besar dekat filem Vikram. Dan kali ni dia buat benda yang sama untuk watak Vijay pula mat. Sebab seriously aku betul-betul jatuh cinta dengan watak Parthiban/Leo ni. Seorang yang ganas dan panah baran, pada masa yang sama menjadi seorang suami dan ayah yang penyayang. Second adalah muzik daripada Anirudh. Tak boleh dinafikan Anirudh ni memang salah seorang komposer yang hebat lah untuk ketika ni. Dia berjaya create music yang betul-betul boleh elevate seseorang watak itu ataupun sesebuah babak. Macam dalam filem ni, dia bukannya create soundtrack untuk hero saja mak yang badass, tapi dia buat juga soundtrack untuk villain. Ada dua orang villain penting dalam filem ni, dan kedua-dua tu ada soundtrack yang bagi aku memang betul-betul kena dengan watak mereka. Tetapi cara keseluruhannya aku sangat kecewa dengan filem ni. Bagi siapa yang tak tahu, filem ni adalah sebuah filem remake kepada A History of Violence, sebuah filem pada tahun 2005. Cuma bagi aku Lokesh betul-betul waste sebuah peluang. Bagi aku ini bukanlah a good tribute kepada A History of Violence mat. Jalan cerita dia tak disusun dengan elok. Awal tu dia dah buang masa dengan banyak benda dah. Babak lawan dengan Haina, babak tunjuk pasal geng-geng pembunuh tu nak cuba ambil apa kereta dan sebagainya sebelum mereka encounter
encounter Leo dekat dalam sebuah kafe. Dekat situ saja dah dragging panjang Mat, yang bagi aku macam tak ada satu signifikasi tau. Kalau hang nak tunjuk kata Parthiban tu nak lari daripada media lepas dia lawan dengan Haina, hang boleh je create satu scene lain ataupun buat je macam history violence, satu benda je berjaya buatkan dia jadi hero. So time tu dia boleh orang kata apa, lari daripada media. Tapi one thing adalah title card Talapati Vijay bagi aku time tu aku terkesima jugalah, and satu hall kat lah menjerit waktu lepas tengok title card Vijay tu. But still dragging gila Mat. Dekat situ saja hang dah drag, hang dah bunuh orang kata satu perasaan dekat penonton tau. Macam aku lah, bagi aku rasa waktu tu aku dah rasa dragging. Waktu tu aku rasa macam apa benda ni hang nak buat ni. Dah lah time ni tak masuk lagi Arjun dan juga Sanjay Dutt. So dekat situ saja dia dah bunuh aku untuk continue tonton filem tu. Kemudian karakter Leo tak ditulis dengan baik Mat. Bukan saja karakter Leo, tapi juga karakter Anthony dan juga Harold Das pun tak ditulis dan digarap dengan baik. Hang bayanglah, awal-awal tu dia dah saji kita yang Parthiban tu nak lari daripada press. Dia lari daripada press yang nak interview dia pasal K. Haina tu. Kemudian dia lindung muka dia daripada diambil gambar oleh press guna payung tu. So clearly dia tengah lari daripada sesuatu kan. Dan waktu tu aku dah rasa yang akan ada satu flashback yang nak tunjukkan orang kata motif kenapa dia buat benda tu. Dan mai je flashback, bawa fighting satu, lepas tu menari, lepas tu nak kena bunuh dengan ayah dia, lepas tu bakar gilang dan terus habis. Macam tu je. Kiranya flashback dia terlalu singkat sampai tak berjaya create satu apa orang kata connection, satu hubungan antara Leo dan juga villain, serta motif utama Leo larikan diri berubah sampai jadi Parthiban tu tak strong. Sebab kan dia punya durasi tu tak ditulis dengan baik, durasi dia singkat. Senang kata hang tak build emotion betul-betul lah waktu flashback tu. Yang tu memang rugi lah. Sebab tu motif utama Mat. Motif utama kenapa Leo jadi Parthiban. Tapi flashback dia memang stress gila kalau tengok. And kalau hang nak tunjuk keakraban antara Leo dan juga twin sister dia tu, okey lah kalau masa singkat, at least buatlah lepak on a journey dalam sebuah mission together untuk apa orang kata selamatkan bisnes ayah dia ke apa ke. So that bila ayah dia nak bunuh lepas tu, lepas rasa macam betrayal tau, satu tikam belakang. Sebab hang dah buat segalanya untuk bisnes ayah, tapi tengok hang nak dengan kepercayaan yang karut, hang nak bunuh anak-beranak. So sepatutnya dia bina hubungan antara lepa dua tu dengan baik, supaya bila berlakunya orang kata kematian ke apa ke tragedi, penonton boleh relate lagi dengan lebih kuat dengan karakter tu tau. And also watak Sanjay Dutt dan juga Arjun memang wasted gila lah, like rugi gila-gila bagi aku. Sanjay Dutt dah memang kill dah sebagai Anthony Das dalam ni, dan apa Arjun memang dia punya looks, dia punya soundtrack, dia punya vibe, semua tu dah ada Mat. Tapi hang tak tulis watak lepa tu dengan bagus. Hang buatkan babak lawan antara lepa dengan Leo tu tersat sangat, sampaikan babak apa fighting sequence Leo dan juga kuncu lepa lagi menarik berbanding Leo dan juga villain utama. Sampai teratu lah kita kata. Kemudian action daripada Anbarif yang ni memang tak boleh kata apa. Anbarif memang power dalam create satu fighting sequence yang orang kata betul-betul badass dan brutal. Tapi sayangnya suntingan yang canggung serta camera works yang aku rasa tak ditunjukkan dengan elok membuatkan fighting sequence tu nampak agak cacat dan kurang orang kata bernafsu. Macam bagi aku tak enjoy sangat tonton fighting sequence ni tau. Adalah babak-babak yang bagi aku menarik dan memang betul-betul brutal sebab dia shot benda tu dengan cantik, tapi most of the time dia buat benda tu jadi orang kata dull tau. Also VFX dia obvious sangat kot. Ada mamat komen dekat Twitter ku kata apa Hollywood puji VFX Leo. Okey lah, kalau hang jumpa satu, aku boleh tunjukkan 10 orang yang apa orang kata kutuk pasal VFX tu. Kalau hang jumpa satu yang positif, tak semestinya semua tu positif tau. Filem ni dapat mixed reviews and even Lokesh sendiri tahu pasal benda tu tau. And dia kata tak apalah, dia just apa biarkan dulu, nanti dia akan take note lah benda-benda tu supaya dia boleh improve untuk dia punya next filem. Itu pun betul. Ni hampa pula yang lebih-lebih nak defend filem ni dengan munculkan teori-teori yang karut. Janganlah cakap dekat aku yang itu memang style Lokesh Mat. Macam aku tak pernah tonton pula filem Lokesh dan macam hampa je yang peminat filem Lokesh. Filem Kaiti dan Vikram boleh je buat action sequence yang elok. Sampaikan kita nampak Kamal Hassan tu boleh fight lagi dalam umur dia yang macam tu Pak. Punya power, dia punya camera works dan juga orang kata suntingan tu. Hampa lupa ke betapa powernya fighting sequence Argentina dalam Vikram? Hampa lupa?
So jangan cakap aku ini style okey. Sebelum ni dia dah buat filem yang memang decent dan cantik lah. Tak perlu pun nak kata style okey lah apalah semua, punya nak backup dia. Aku pun suka Lokesh, tapi this is not it, man. Lepas tu aku tak faham pasal dia nak drag bagi Partiban tu tak mengaku kata dia Leo. Punya lah lama sampai kat hujung baru dia nak mengaku kata dia Leo. Aku macam hang dah buat macam hang tu confused, and at one time bagi penonton hang akan rasa macam dia ni ada split personality ke, sampai dia sendiri pun confused. Lepas tu dia pun pandang bahan dan tunjuk yang macam dia tu gila tau dalam filem tu. So aku memang tak tahu apa yang jadi. Tengok lah hang, Leo macam senang gila mengaku kata dia Leo. Jadi bagi aku personally, aku rasa better hang buang babak awal tu. Hang buat bagi dia kedai dia kena orang kata serang dengan orang-orang gila. Lepas tu dia selamatkan nyawa anak dia dan juga pekerja dia, dan dia jadi hero. Lepas tu terus ada orang main tekan dia. Awak tu orang main tekan dia, suruh dia mengaku dia Leo tu. Awak tu lah pressure. Then dekat interval tu dia mengaku kata dia Leo. Dan waktu dia mengaku dia Leo tu, time tu lah villain utama, salah seorang villain utama dekat dia punya orang kata kilang dia tu senyum ke apa ke, anything yang boleh buatkan satu mesin tu orang kata nampak cantik tau. Mesin dia bagi aku personally, aku rasa lemah lah waktu interval tu. And start from yang aku cakap tadi tu, waktu dia mengaku kata dia Leo di interval tu, mungkin lepas tu barulah boleh orang kata ulaskan dengan lebih panjang lagi tentang backstory Leo, yang mana benda tu akan build up untuk climax pada penghujung tu. Itu personally lah aku punya pendapat. Ramai yang rasa off, tapi lepas suka gila tengok VJ, mat. Sebab ini bagi aku ini adalah VJ yang memang kita nak yang ni tau. Kita nak yang ni, bukannya yang control macho 24 hours lah apalah semua tu, dan fighting yang nonsense dan mengarut. Kita nak yang macam ni, mak. Ini memang betul-betul puas hati lah. Dia punya range of emotion sebagai seorang pelakon tu memang dia utilize betul-betul lah dalam filem ni. Dan aku happy. Sekali lagi aku happy, tapi this is not a decent film untuk aku orang kata sampai aku backup kau punya nak habang orang kata filem ni bagus. Dah aku still kecewa dengan filem ni. Look, kalau hampa suka, it's okay, it's good for you, so okay lah. Tapi tak perlulah backup dengan teori-teori mengarut, mat. Aku baca pun aku letih otak aku. Siap ada yang cakap kata aku tak faham Leo, sebab tu aku cakap wasted lah apalah. Aku tak faham dengan Leo pertama ni, dan aku akan faham lepas keluar Leo kedua. Aku macam Vikram pun ada je yang kedua, tapi Vikram pertama boleh je aku faham, tak ada masalah pun. Kaiti akan ada yang sequel, tapi boleh je aku faham yang pertama ni, tak ada masalah pun. So pasal apa Leo tiba-tiba hampa nak cakap kata dah hang tak faham ni yang pertama. And then ada yang cakap kata bang, sebenarnya flashback itu pun kita tak tahu betul ke tak, sebab kesan tembakan tak ada dekat badan Leo. So hampa nak bagi tahu kata flashback tu si banduan tu bohong dekat polis. Itu lagi lah tak make sense, mak. Motif utama Leo berubah jadi Partiban adalah berdasarkan masa lampau dia. Kalau masa lampau dia cerita bohong dalam filem tu, dia dah bagi impact yang lagi kurang dekat penonton. And clearly dekat hujung tu ada babak Leo pegang gambar dia dan adik dia tu. So aku macam apa dia? Sasalah itu memang betul flashback dia, cuma tak cukup kuat. Kalau hampa nak cakap pasal kesan tembakan, kemungkinan Leo tak mau isteri dia tu tahu kata dia Leo, sebab dia kan nak berubah jadi Partiban, a new identity. So dia nak padam semualah. So boleh jadi dia padamkan kesan tu, but kita tak tahu macam mana. Mungkin dalam Leo 2 dia akan terangkan pasal benda tu, atau mungkin a simple answer adalah prop buat kesalahan, kan? Boleh jadi benda tu, kita tak tahu. Benda banyak, tapi untuk hampa cakap kata kisah lampau dia tu bukan kisah yang sebenar, bagi aku itu nonsense sangat-sangat lah. So itu motif utama dia berubah daripada Leo ke Partiban tau. Doesn't make any sense lah for me. So tak perlulah sampai muncul teori-teori yang bagi aku rasa nonsense sangat-sangat lah, kan? Jangan risau, walaupun aku tak suka Leo 1, tak semestinya aku takkan suka Leo 2, kan? Tak semestinya aku terus benci VJ ataupun Lokesh. Tak ada pun, man. It's orang kata benda yang biasa, satu proses yang biasa dalam filmmaking ni. Ada benda yang kita buat tu menjadi, ada benda yang kita buat tak menjadi. Part of kita kata eksperimen sebagai seorang filmmaker. So bagi hampa yang tak tonton lagi filem ni, hampa boleh tonton dekat Pawagam lah, ni masih ditayangkan kot. Aku tak tahu bila aku nak keluarkan video ni. Dan bagi hampa yang dah tonton, apa pandangan hampa mengenai filem ni? Drop down your comment, share your thoughts. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye.